Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Yang ke-8 daripada pelbagai kebaikan pada perbuatan, yakni perlakuan-perlakuan sembahyang dan zikirnya ialah kemudian diangkat kepala, yakni daripada rokok lah. Sebelum ni rokok, dalam rokok kita rasakan dalam hati kita kerendahan diri kita, kerendahan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kesediaan hati kita untuk tunduk patuh pada Allah, tunduk patuh pada perintah Allah. Maka diangkatkan kepala kepada i'tidal. I'tidal ni maknanya kita bangkit balik dalam keadaan kita meluahkan. Setelah kita dah menyediakan hati kita dengan ketundukan pada Allah, kerendahan diri pada Allah, maka kita bangkit tu sebagai satu luahan puji-pujian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembalikan seluruh puji-pujian hanya pada Allah. Dan melafazkan sami Allahu liman hamidah. Sami'a mendengar, Allahu oleh Allah. Maknanya Allah Ta'ala mendengar li kepada man sesiapa hamidahu yang memujinya. Itu makna sami Allahu liman hamidah. Maknanya sebenarnya ucapan ni ucapan doa sebenarnya. Dia sebenarnya bernada doa. Semoga Allah Ta'ala mendengar. Semoga Allah Ta'ala mendengar siapa yang memujinya. Macam kita sebutlah, macam kita biasa sebut. Kita biasa sebut barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakah tu memberkati Allah oleh Allah fikum, pada engkau, pada kamu. Jadi sebenarnya lafaz tu lafaz doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kamu. Itu dia. Itu yang Nabi kata, bila kita i'tidal tu kita macam kita melampiaskan kepujian kita, memujinya kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita menyediakan diri kita, rokok, merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mengembalikan segala puji-pujian bagi Allah ni penting. Penting kenapa? Sebab manusia banyak lupa Allah. Kenapa? Sebab dia banyak puji yang lain daripada Allah. Kita banyak puji dunia kita. Kereta kita cantik, duit kita banyak, rumah kita besar, kerja kita bagus. Kita puji puji manusia lain. Kita memuji anak-anak kita, memuji isteri kita, memuji suami kita. Bukan Nabi kata tak boleh. Bukan kata Nabi kata tak boleh. Pujilah, tak ada masalah. Pujilah kereta. Tapi itu perkara itu lebih banyak kita puji daripada kita banyak memuji Allah yang beri pada kita benda-benda itu. Ini tabiat manusia. Manusia bila dapat nikmat, dia lebih banyak cenderung pada nikmat daripada sang pemberi nikmat. Itu yang menyebabkan manusia kufur pada nikmat. Kufur pada nikmat maknanya dia tak sedar bahawa yang beri nikmat itu Allah. Jadi bila kita i'tidal ni sebenarnya kita ajar diri kita bahawa kita kena kembalikan seluruh puji-pujian itu hanya pada Allah.
Sebab yang lebih teruk lagi ialah bila kita ni suka memuji diri sendiri. Itu lagi teruk lah. Kita rasa diri kita hebat, kita rasa diri kita kaya, kita rasa diri kita sempurna, kita rasa diri kita macam-macam kan. Kita puji diri pada orang. Puji diri sendiri pada orang lain. Ini. Kata pepatah apa? Pepatah Melayu apa nama ni? Angkat bakul apa? Masuk bakul angkat sendiri. Jadi bila sebut sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar dan mengampuni orang yang memujinya. Maknanya Allah Ta'ala ni bila kita puji dia, maka dia akan ampunkan kita. Dan yang mengerjakan ketaatan terhadapnya. Kemudian mengucapkan Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala pujian itu bagimu. Wahai Tuhanku, Tuhan kami, segala pujian itu bagimu kerana memberi petunjuk kepada aku untuk mengerjakan ibadah ini. Rabbana lakal hamd. Segala puji itu bagimu, ya Allah. Jadi kalau kaedah bahasa Arab, asalnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu itu mubtada, laka tu apa nama ni, khabar. Saya tak tanya orang Arab Saudi tu. Orang yang duduk kat Arab Saudi tu. Tengah cakap Arab ni tu kat sana tu. Itu mubtada dan khabar. Itu dia. Tapi lama tinggal bahasa Arab ah. Itu dia. Jadi sekarang ni kita Allah apa diterbalikkan, lakal hamdu. Kenapa? Ada maknanya. Nak tunjukkan bahawa lakal hamdu ni, kalau kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi engkau, ya Allah. Tapi bila kita kedepankan laka tu, maknanya engkau sajalah yang layak menerima segala puji-pujian. Khusus untuk engkau, ya Allah. Itu sebagai ada orang kata pemberatan. Ada pemberatan. Penekanan kat situ. Sebab itulah bila kita apa nama ni, ini kita kena rasa, feeling. Lepas tu semayang ni kena ada feeling. Semayang kena ada feeling. Bukan bercinta je kena feeling. Semayang kena ada feeling. Sebab apa? Sebab kita bercinta dengan Allah. Kita berhubung hati kita dengan Allah. Kena ada feeling. Kena ada perasaan. Di sini ialah perasaan kita melampiaskan kepujian, puji-pujian kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang perlu kerja keras dalam semayang. Kita kena mujahadah untuk dapat feeling. Barulah kita dapat khusyuk. Kalau kita semayang tak ada feeling ni, tak dapat khusyuk. Baik, yang ke-9 daripada pelbagai kebajikan pada perbuatan semayang dan zikirnya, zikir semayang, kemudian sujud. Dan sujud ni dia tak sebutlah. Musannif kitab ni tak sebutlah bacaan dalam sujud. Sujud ni, seperti mana biasa kita sebut, adalah merupakan satu perbuatan yang rupa dia rupa hamba. Rupa itu rupa hamba. Rupa kehambaan seorang hamba. Bila dia meletakkan dahi dia yang mulia ke tempat yang paling rendah sekali. Tempat di mana kaki pijak atas lantai itu. Ini tanda simbol penghinaan diri yang paling hebat sebenarnya. Sebab itulah sujud ni kita takkan buat melainkan hanya pada Allah. Kita takkan sujud pada yang lain. Sujud kita hanya pada Allah. Sebab hanya pada Allah sajalah kita layak memperhinakan diri kita sehina-hinanya. Dan ini pun melibatkan perasaan. Kita kena rasa hina. Sebab tu bila kita sujud tadi, mana kita rokok. Bila rokok tu kita kena bisik kat hati kita, ya Allah, aku rendahkan diri aku padamu, ya Allah. Bila sujud kita kena sebut dan bisik dalam hati, ya Allah, aku sujud padamu, ya Allah. Engkau lah yang a'la. Kita bacakan subhana rabbil a'la, engkau lah yang maha tinggi. Maknanya bila engkau maha tinggi, aku maha rendah. Wa bihamdih, segala puji untuk engkau, maka untuk aku segala kehinaan. Segala pujian hanya untuk Allah, tapi segala kehinaan untuk diri kita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu Khalik, pencipta, kita ni makhluk yang dicipta. Allah Ta'ala tu Tuhan yang disembah, kita ni hamba yang menyembah.
Kan jauh. Kan jauh tu. Jadi masalahnya bila manusia menyembah diri dia sendiri. Membesarkan diri dia sendiri. Mengagungkan diri dia sendiri. Memuji diri dia sendiri. Ini yang berat. Maka kita mana kita membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. Kita bisikkan dalam hati kita keagungan dan ketinggian Allah. Aku condongkan diri aku dengan petunjuk dan menyerahkannya kepadamu, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kemurahan dan keampunan. Ini yang disebut oleh musannif supaya kita sebenarnya bisik-bisik dalam sujud kita. Bila hati kita ajar supaya berbisik-bisik pada Allah ni, maka hati kita tak ada tempat untuk dunia masuk, nak ingat anak kat kampung dah tinggal berapa hari ni, tak apa, dah muni makan ni kan. Tak ada dalam hati dah. Tapi kalau dalam hati kita ni kita biarkan, itu yang masuk dunia, masuk anak, masuk isteri, masuk bisnes, masuk klien, masuk angka, masuk game, masuk bola, masuk fashion, masuk mak kilau, masuk macam-macam masuk dalam hati. Musim ni musim mak kilau kan. Tadi. Sebab itulah habis saya sebut semayang ni tiga-tiga ni kena move hanya pada Allah. Lidah kita sebut sebutan-sebutan yang mengingatkan pada Allah, zikir. Perbuatan kita pun perbuatan yang mengingatkan bahawa kita sedang menyembah Allah, zikir. Dan hati kita pun berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah tiga-tiga ni menyembah Allah. Bahkan keseluruhan anggota zahir batin kita menyembah Allah. Memanglah. Rasa susah ke? Susah-susah pun berapa minit je. Semayang 10 minit juga. Semayang Zuhur 10 minit. Semayang Asar 10 minit. Subuh lagi pendek 2 rakaat kan. Tapi yang pendek itulah, biasanya yang 10 minit itulah susahnya nak dapat khusyuk. Itu dia. Kalau tengok mak kilau 2 jam, khusyuk. Khusyuk tengok kan, tengok movie kan. Tak ingat dunia, akhirat lagi tak ingat. Baik. Yang ke-10 daripada pelbagai kebajikan, perbuatan semayang dan zikirnya apabila duduk antara 2 sujud. Maka setelah kita sujud tu, kita hinakan diri kita kan, maka kita duduk balik sebagai duduk seorang hamba yang meminta pada Allah. Macam kita lah kan. Kalau raya jumpa mak, jumpa ayah kan, kita bersalaman kan, kita duduk bertimpur gitu kan, duduk macam apa, duduk antara 2 sujud. Kemudian kita salam, kita cium tangan mak, ayah kita sebagainya kan. Kita minta ampun, minta maaf. Maka begitulah sebenarnya duduk ni, antara 2 sujud ni bagaikan satu, orang kata apa, satu, orang kata satu perhentian daripada ketundukan kita pada sujud tadi. Kita hinakan diri kita, kita duduk sebab kita nak minta sesuatu pada Allah. Maka ketika itulah hendaklah diucapkan Rabbighfirli, ya Allah, Tuhan aku, ighfirli, ampunilah aku. Maknanya ampunilah dosa-dosa aku. Dosa-dosa dulu, dosa-dosa yang aku tahu, dosa-dosa yang aku tak tahu. Sebab kita ni dosa banyak sangat. Tak terhitung banyaknya. Kita rasa kita dah bertaubat, kita rasa dah minta ampun. Tapi belum tentu. Kita pun tak tahu dosa mana dah diampun Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Sampai hari ni kita tak tahu. Dosa mana Allah Ta'ala dah ampun. Kita hanya disuruh minta ampun. Warhamni, kasihanilah aku, ya Allah. Kasihan. Sebab kita ni apa? Memang sentiasa mengharapkan kasihan Allah. Rahmat Allah Ta'ala. Kasihan ni maknanya kita minta rahmat Allah. Kat dunia minta rahmat Allah, kat akhirat kena minta rahmat Allah. Kat dunia minta rahmat Allah. Di antaranya ialah kita minta petunjuk Allah. Itu tanda rahmat Allah pada kita. Dan di akhirat nanti rahmat Allah yang paling agung ialah kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka, masuk dalam syurga dan dapat melihat Allah.
Itu tanda rahmat Allah pada kita. Wajburni, perbaikilah aku ni. Perbaiki perangai aku, perbaiki lidah aku, perbaiki akhlak aku, perbaiki amalan aku, perbaiki hidup aku. Warzuqni, dan rezekikanlah aku. Rezeki zahir dan batin. Zahir, bolehlah makan minum. Batin, ilmu, hidayah, keimanan, ketakwaan, itu semua rezeki. Rezeki hanya datang daripada Allah. Tak ada datang daripada yang lain. Percayalah. Tak ada rezeki yang datang daripada selain daripada Allah. Ini pegangan kita sebab Allah Ta'ala lah dia Tuhan. Dialah Ar-Razzaq. Semata-mata yang memberi rezeki. Ar-Razzaq khairur raziqin. Sebaik-baik pemberi rezeki. Wahdini, dan tunjukilah aku. Minta tunjuk Allah. Percayalah manusia ni, dia kaya macam mana pun, duit dia juta dalam akaun pun, beratus ribu dalam akaun pun, harta dia banyak mana pun, pelajarannya tinggi mana pun, kerja dia hebat mana pun, kalau tak ada petunjuk, hidup tu tak ada guna sebenarnya. Orang yang tak dapat petunjuk, hidup dia tak berguna. Wa'afini, dan berilah kesihatan pada aku kan. Sebab kesihatan ni kita nak untuk apa? Supaya kita boleh beribadat pada Allah. Masa sihatlah kita dapat beribadat pada Allah. Betapa ramai orang ketika sihat tak beribadat, sakit baru nak ibadat. Orang yang sihat, orang yang ada akal, orang yang ada kebijaksanaan, orang yang macam-macam dia dapat, tubuh badan kuat, sihat, ya, tiba-tiba dia tak beribadat pada Allah, itu namanya kufur nikmat. Macam orang yang jahil agama kan. Orang yang tak belajar ilmu. Sehingga dia buta Al-Quran, dia buta agama dan sebagainya. Dia termasuk dalam kufur nikmat. Kalau rahmatnya, sebab apa? Allah Ta'ala beri dia akal, Allah Ta'ala beri dia otak, Allah Ta'ala beri dia kesihatan, Allah Ta'ala beri dia kepandaian, Allah Ta'ala beri dia boleh baca, boleh menulis, boleh berfikir. Ada masjid depan rumah, ada guru yang mengajar. Tak ada guru mengajar, ada guru online. Semua ada. Tiba-tiba tak nak belajar. Maknanya dia kufur nikmat. Berapa banyak nikmat dia kufur tu? Cuba buka surah Ar-Rahman. Berapa banyak Allah Ta'ala ingatkan. Berapa banyak nikmat. Tak cukup lagi nikmat-nikmat yang kau telah kufurkan. Banyak sangat. Kalau kita kena hati-hati. Kesihatan tu penting. Abi dah 9 tahun dah sakit. Baru-baru ni sebenarnya minggu lepas tu Abi masuk ward. 3 hari masuk ward. Asalnya nak ikut rombongan masjid pergi ziarah masjid-masjid kat Malaysia ni. Daripada hari Rabu tu masuk ward sampai hari Sabtu. Masuk ward. Kali yang ke-26. Ada dia. Kali yang ke-26, bukan kali ke-6, kali yang ke-26 sejak tahun 2013. Wa'fu anni, dan minta maaf. Maafkanlah aku ya Allah. Apa beza minta ampun dengan minta maaf? Ada beza. Minta ampun ni kita minta ampun lah dosa-dosa kita kan. Minta maaf ni kita minta Allah Ta'ala delete catatan dosa kita. Itu lebih halus lah. Sebab kebaikan dan kejahatan ni kan malaikat tuliskan dalam buku kita, dalam file kita. Maka bila kita minta ampun, dosa-dosa itu akan diampunkan lah. Allah Ta'ala ampunkan. Tapi bila Allah Ta'ala maafkan kita, maka dia akan delete catatan. Catatan pun tak ada. Apa kata musannif? Wahai Tuhanku, ampunilah segala kesalahan aku, kasihanilah hamba-Mu yang bersalah ini.
kurniakanlah rezeki pada aku, perkuatkanlah diri aku, tunjukilah daku jalan yang sebenar, sehat sejahterakanlah daku dan maafkanlah daku. Itu yang Nabi kata tadi, duduk antara sujud itu sebagai satu duduk untuk bermohonnya seorang hamba dengan rupa dia sebagai seorang hamba kepada Tuhan yang disembah. Cara duduk hamba. Sebab semayang adalah perlakuan rupa kehambaan. A picture, orang kata a picture of a servant of Allah. Itu dia. Gambaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala, yang ke-11, apabila duduk tasyahud ataupun istilah lain tahiyat. Dulu biasa sebut tahiyat. Tasyahud ni samalah jugalah. Tasyahud ni maknanya persaksian. Sebab dalam tu ada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat kecil-kecil dulu dia disebut sebagai tahiyat. Sebab apa? Dimulakan dengan lafaz at-tahiyyatu. Apa makna tahiyat? Maknanya penghormatan. At-tahiyyatu. Dan itu adalah maknanya penghormatan. Maka dibacalah pula tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, kerajaan, keberkatan, kesejahteraan, sembahyang dan kebaikan itu kekal bagi Allah selama-lamanya. Lillah maknanya untuk Allah. Allah Ta'ala yang layak terima semua itu. Sempurnanya Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahteralah kamu wahai Nabi, yakni Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, kerana menyampaikan apa yang disuruh serta menasihatkan umatmu serta dilimpahi rahmat Allah dan keberkatannya ke atas dirimu dan sekalian umatmu. Itu huraian musannif lah. Kalau kita terjemah, Assalamu alaika, kesejahteraan, keselamatan alaika, atas engkau, ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Jadi ini yang para ulama sebut, bila kita sebut Assalamu alaika ni, ka tu dia ganti nama. Engkau kan, ka tu ganti nama. Maknanya bila kita sebut Assalamu alaika ni, dia ganti nama kalau kita bercakap dengan orang tu berada di depan. Macam Habib cakap, katakanlah Habib cakap dengan Aizat, anta. Alaika, atas engkau wahai Aizat. Anta tu engkau wahai Aizat kan. Itu dikatakan ganti nama kita menghadap orang yang kita cakap. Jadi dalam konteks salam ni, assalamu alaika ni, ayuhan nabi ni, kita bila ucapkan ni seolah-olahnya nabi tu depan kita. Seolah-olahnya nabi tu depan kita. Hebatnya salam ni kan. Seolah-olah kita sedang bercakap dengan Nabi, kita ucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum. Ayuhan Nabi. Para ulama membahaskan, ini menunjukkan bahawa ini satu lafaz yang setiap hari kita akan sebut. Tujuannya antaranya, kesannya antaranya ialah supaya kita sentiasa merasai Nabi itu dekat dengan kita. Walaupun Nabi ni dah wafat, batang tubuh dia dah dikebumikan, tapi hampirnya kita dengan dia tu kita kena rasakan bila kita baca tahiyat. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kita beri salam pada dia. Dan ada hadis yang menyebut bila kita beri salam pada Nabi begini, ada malaikat yang akan sampaikan salam kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah kita nak kirim salam pada Kak Mas ke pada abang Musin, sampaikan salam pada Nabi. Sebenarnya setiap hari kita dah beri salam pada Nabi. Tak perlu pun kita nak sampaikan salam melalui orang nak pergi haji ke pergi umrah. Nak minta pun boleh, tak salah, tapi tak kata benda salah.
Tak kata benda itu salah, sebab jadi amalan juga para salafus salih dulu. Beri salam, menyampaikan salam kepada Nabi melalui orang yang nak pergi haji, pergi umrah dan seumpama. Tapi maknanya kita sendiri pun setiap hari bila kita semayang ni kita beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya hubungan kerohanian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita baca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, dan salam alayna ke atas diri kita sendiri. Wa ala ibadillahis salihin, dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang salih. Ya, tengoklah disebut as-salihin. Siapa orang-orang yang salih ni? Orang-orang salih ni termasuklah di kalangan yang dikatakan allazina an'amallahu alaihim. Kita baca surah Al-Fatihah kan? Allazina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat pada mereka. Yang nikmat Islam dan iman. Dalam surah An-Nisa disebut mereka ni ialah an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Jadi orang soleh ni sebenarnya keempat-empat golongan. Para nabi pun orang soleh, para siddiqin pun orang soleh, para syuhada pun orang soleh, orang salihin pun orang soleh. Itu dalam Quran menyebut. Dalam Quran menyebut para nabi ni disebut sebagai hum minas salihin. Itulah golongan siddiqin, syuhada dan juga salihin. Soleh ni maknanya orang yang baik. Perkataan salih tu ialah makna orang yang baik. Baik, hati dia baik, perangai dia baik, cakap dia baik, akhlak dia baik, salih lah. Tapi syaratnya, orang salih ni mesti ada iman. Allazina amanu wa amilus salihat. Dia beriman dan juga dia beramal dengan amalan yang salih. Hatta orang yang berdakwah pun, yang menyuruh manusia kepada Allah pun mestilah orang-orang yang beramal saleh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Perkataan orang yang terbaik ialah perkataan orang yang menyuruh manusia kepada Allah dan dia beramal dengan amal yang saleh. Ini doa. Setiap hari kita doakan mereka dalam sembahyang, dalam tahiyat. Apa kata musannif? Sejahteralah kami atas kami kerana mendapat keampunan Allah. Demikianlah juga sekalian hamba-hamba Allah yang baik-baik, terdiri daripada para nabi, siddiqin, termasuklah syuhada dan juga salihin, serta mereka yang menuruti jejak langkah mereka sehingga hari kiamat. Kemudian kita akan mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah baik di langit maupun di bumi kecuali Allah, Tuhan yang esa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya, penutup segala nabi dan rasul, sifat Tuhan semesta alam dan pilihan daripada segala makhluk. Sebab itulah kita kalau kita semayang setiap hari 5 waktu, maknanya setiap hari paling tidak kita akan mengucap dua kalimah syahadah, kita akan refresh semula. Kita akan renew semula syahadah kita dalam semayang. Subuh sekali, Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isyak 2 kali. Berapa kali dah tu? Subuh 2, 9 kali. Kita renew syahadah kita. Sebab itulah orang Islam ni, kalau katakan dia lahir daripada anak yang keturunan Islam, dia wajib juga bersyahadah. Yakni dalam semayang. Kalau orang yang revert to Islam, itu memang dia kena syahadah. Sebab syahadah ni adalah kunci penerimaan amalan ibadat kita oleh Allah Ta'ala. Kalau seorang tu dia buat ibadat macam mana pun, tak ada syahadah, maka tak ada apa-apa. Tak ada nilai di sisi Allah. Kita kena faham. Qala musannif rahimahullah ta'ala, yang ke-12, kemudian berselawat atas Nabi sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad wallahu a'lam bis-shawab. Dia ada kuliah, ada ceramah perdana sebenarnya dekat
masjid Syed Qadir Al-Jufri, ceramah perdana. Nabi jadi pengacara perdana. Dulu jadi pengacara ceramah PAS, sekarang jadi penceramah masjid. Alhamdulillah. Wi. Mana kita ni? So, bab makan Yang kenyang tu ada kebinasaan tu. Bab makan Makan. Yang kenyang tu ada kebinasaan. Kenyang, mana kenyang? Kalau musannif rahimahullahu taala ada pun, bila ada pun ni mana dia masuk cerita baru. Ada pun ni mana dia masuk cerita baru. Ada pun sebab sebelum ni masuk cerita lapar. Faedah lapar, yang ni masuk cerita baru. Apa cerita dia? Kenyang itu, nak cerita bab kenyang lah ni. Maka ada padanya, yakni kenyang yang bersangatan. Kena faham ni, bukan kenyang. Makan kenyang tak salah. Kita makan. Pertama makan tu tak salah. Makan tak salah. Yang salahnya kalau makan benda salah. Itu salah. Makan benda haram, benda salah. Itu salah. Tapi makan ada keharusan. Dengan makanlah kita dapat tenaga dan sebagainya. Kena makanlah. Harus diharuskan. Kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Dalam Quran sebut kan. Tak ada masalah. Begitulah juga dengan kenyang. Makan sampai kenyang. Tak salah. Tak salah. Yang kita bahas kat kitab ni ialah bersangatan kenyang. Benda yang bersangatan ni ekstrim ni, benda yang ghulu. Jangankan makan minum. Kalau beragama secara ghulu pun salah. Kita amalkan agama secara ghulu. Secara melampau. Itu pun salah juga. Baik, ada pun kenyang itu, maka ada padanya pada kenyang beberapa kebinasaan. Pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Hilang rasa sedap beribadah. Itu dia. Apa rasa sedap ibadahnya? Rasa manis ibadah lah. Kemanisan beribadah. Macam kita makan, kalau kita makan durian ni, kita makan durian. Durian ni kenalah ada manis mula nama durian. Kalau kita makan durian tawar, durian tawar kan, maka tak ada kemanisan dia. Tak adalah rasa sebenar durian. Maka begitulah dengan ibadah. Ibadah dia ada rasa kemanisan. Bukan pada lidah, bukan rasa pada lidah, tapi pada hati kita. Apa tanda dia? Apa tanda kita ni kalau kita ibadah dapat rasa kemanisan ibadah? Pertama. Yang pertama ialah bila kita dah rasa cinta dengan ibadah. Bila kita baca Quran contohnya kan. Kita baca Quran, kita rasa seronok, rasa lazat, cintakan Quran. Mula ingat nak baca satu muka surat, tiba rasa, tambah lagi satu muka surat lah. Baru tambah dua, rasa nak tambah tiga pula. Itu tanda dah ada rasa manis. Kalau sehari tak dapat baca Quran ni, terasa apa? Terasa macam apa nama ni? Macam orang tak dapat dadah kan. Adik dadah, tak dapat dadah. Ibadat gitu, bukan betul-betul kan. Dadah ni benda tak betul. Itu dia katakan, dia dah mula rasa manis ibadah. Yakni dia rasa cinta pada ibadah. Hubbul ibadah. Yang kedua, apabila seseorang tu dia menunggu-nunggu waktu nak ibadah. Dia tak sabar-sabar. Dia lepas semayang, dia rasa nak semayang lagi. Dah bangun, dah semayang isyak, dah nak tidur, dia teringat besok nak subuh pula. Dia menunggu-nunggu waktu subuh pula. Itu dia, kan? Mana bila dah menunggu-nunggu waktu ibadat ni, itu dah tanda dia dah ada kelazatan, keseronokan beribadah.
Yang ketiga ialah dia dah dia dah mula istilahnya mementingkan keikhlasan dalam amalan. Kalau sebelum dia dapat rasa manis ni, mungkin dia masih ada rasa nak tunjuk ibadah dia. Kan ada setengah orang kan bila sembahyang malam pun siap ambil gambar tunjuk kat Facebook kan. Tunjukkan ibadat dia, tunjukkan amalan dia. Setiap kali beramal tunjuk kat Facebook. Setiap kali buat ni tunjuk kat Facebook. Itu maknanya dia masih nakkan orang melihat kebaikan dia. Tapi orang yang dah merasai manis ibadah ni, dia dah mula istilahnya dia dah tak pedulikan pujian-pujian manusia. Orang puji ke, orang benci ke, dia tak peduli dah. Dia nak Allah je. Itu tanda dia dah rasa manis ibadah. Yang keempat, orang yang rasa tanda orang yang dah ada tanda rasa manis ibadah ni ialah apabila dia menyempurnakan ilmu dia. Dia dah mula berusaha untuk memperdalami ilmu, berusaha untuk untuk refine ilmu dia, memperhalusi ilmu dia. Dulu dia belajar on the surface dia. Dia rasa tak cukup. Dia nak tambah lagi. Itu tanda dia dah mula rasa seronok dengan ibadah. Berapa? 4. Yang kelima ialah bila dia rasa dia dah mula rasa sa'idah, rasa bahagia. Terasa bahagia dengan ibadah. Ibadah menjadikan dia rasa bahagia. Bahagia dia rasa kat mana? Kat hati. Itu. Yang keenam. Yang keenam ialah dia bila dia ni dah wirid zikir ni dah satu kelaziman pada diri. Dulu bila nak wirid ni, nak zikir ke, nak baca maksurat, kena duduk atas sejadah ke apa kan. Kena ngadap kiblat dan sebagainya. Mana kena resmi lah. Tapi bila dah orang dah manis ibadah ni, dia dah orang kata wirid zikir ni dah jadi dah orang kata lancar kat lidah, lancar kat dalam hati dia. Kat mana-mana pun dia boleh buat. Dia dah melazimi orang kata wirid zikir ni secara berterusan. Dulu kalau sebelum tu dia tengok dia diam tu kan, dia berangan kan. Dia nyanyi lagu-lagu lama lah, lagu orang putih lah, lagu klasik kan. Tapi orang yang dah sampai manis ibadah ni, ketika dia diam tu, rupanya sedang berzikir contoh. Sedang selawat contoh. Kita sendiri secara auto rasa benda. Itu tanda kita dah rasa kemanisan ibadah. Yang ke-seterusnya berapa tu? 2 ke-7 kan? Tak ingat. Ialah bila air mata dah jadi, dah mudah untuk kita keluarkan. Dan ibadah, sembahyang contohnya kita boleh keluar air mata. Bangun tengah malam berzikir, istighfar, taubat pada Allah, boleh keluar air mata. Itu pun dah mula rasa manis ibadah. Dan yang akhir juga ialah dia dah rasa lembut hati dia. Hati dia jadi halus dah. Hati tisu lah. Sensitif dengan Allah Ta'ala dalam beribadah. Jadi bila kita ni banyak makan, perkara ni akan hilang sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita telah memperkuatkan nafsu kita. Dan bila nafsu kuat, rasa manis ibadah tu akan hilang sedikit demi sedikit. Ini di antara kebinasaan bila bersangatan kenyang. Sebab orang yang bersangatan kenyang ni dia tak fikir ibadah pun. Ibadah jadi apa? Ibadah ni jadi orang kata perlakuan yang sekadar nak dibuat dah. Bukan suatu perlakuan yang dia sungguh-sungguh nak lakukan. Perut dah kenyang sangat, mata dah mengantuk, dah fikir semayang pun orang kata ala kadar dan sebagainya. Doa pun ala kadar. Kalau bertembung solat sunat fajar dengan solat subuh berjemaah, bolehkah solat sunat fajar dilaksanakan qadanya sejurus selepas solat subuh berjemaah? Elok selepas subuh lah. Jangan lepas sembahyang subuh betul. Lepas waktu subuh. Lepas waktu subuh. Waktu duha pun boleh. Qada lah waktu duha.
tu lebih selamat lah. Walaupun memang ada pandangan yang mengatakan lepas subuh tu boleh terus je kan. Tapi Abi lebih suka buatlah untuk elak daripada khilaf dan sebagainya. Lepas waktu duha tu sembahyang subuh. Qada sunat subuh tu sendiri. Sebab bila habis waktu subuh tu sebenarnya waktu tu dah ikutkan dah dah waktu haram kan. Sembahyang subuh tu waktu haram sampai dah terbit matahari. Sedangkan solat sunat subuh ni solat sunat rawatib. Dia bukan solat sunat yang bersebab. Dia cuma solat sunat yang berwaktu. Solat sunat yang berwaktu. Waktu subuh tu maka dia waktu subuh, sebelum waktu subuh maka itu waktu dia. Baik, habis. Jadi bersangatan kenyang menyebabkan hilang rasa manis ibadah, rasa sedap dalam mengerjakan ibadah. Dan setengah daripada kebinasaan mana aku baca ni? Betul lah. Pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Yang kedua, menambah keinginan nafsu, kuat nafsu. Sebab nafsu ni dia punya kekuatan kat mana? Kat perut lah. Kat perut lah. Sebab tu bulan puasa, nafsu lemah. Bulan puasa siang lembik kan. Lemah je. Nak buat apa pun lemah. Sebab apa? Perut lapar. Perut lapar. Kita ni bila bertenaga, perut kenyang, mulalah fikir macam-macam nak buat. Bila perut dah kenyang kan. Macam kat pejabat lah. Bila perut lapar tu dah tak semangat buat kerja. Nak meeting tak semangat. Bila perut kenyang, barulah semangat nak kerja dia kata. Dah kenyang, perut dah kenyang. Jadi sebenarnya dia memperkuatkan nafsu. Menambah keinginan nafsu. Kuat nafsu maknanya keinginan nafsu. Kuat namanya kuat nafsu. Keinginan nafsu. Nak macam-macam. Bila perut kenyang, ada tenaga, banyak benda yang dia nak. Nak cakap, nak melihat, nak mendengar, nak pergi mana, nak buat apa, dan sebagainya. Yang ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Maknanya kita tak dapat berkongsi perasaan, berkongsi rasa kelaparan bagi orang miskin. Sebab kita dah telan semua. Kita dah telan semua, kita dah habiskan semua. Kita yang kenyang bersangatan, dah tak ada tempat dalam hati kita orang miskin. Sebab itulah sebenarnya, Pak Abi apa nama ni, galakkanlah. Memang kita nak berlapar ni bukan senang kan. Tapi galakkan kalau kita nak rasa lapar ni, kita aturkan jadual kita berpuasa. Puasa sunat lah. Senin, Khamis. Hari-hari yang sunat puasa tu kita puasa supaya kita dapat rasa lapar tu. Tak payah tunggu bulan puasa, tak payah tunggu bulan Ramadan. Kalaulah kita nak latih diri kita berlapar dengan kita kurangkan makan, sebenarnya susah. Bukan senang macam Azad. Mana-mana pergi orang entertain dia kan. Sekejap-sekejap entertain, sekejap-sekejap entertain. Breakfast, jom breakfast. Pukul 10 kan, jom drink, minum, mengetih. Lepas tu, tengah hari, lunch. Orang entertain lagi. Orang audit, entertain semua. Lepas tu petang, tea time. Malam, dinner. Dinner, man. Dinner bukan calang-calang dinner. Jadi macam mana nak lapar? Tak sempat lapar, dah kenyang balik. Jadi latihlah hari Senin Khamis, beritahu pada staff-staff, pada pegawai, saya Senin puasa. Hari Khamis puasa, jangan ajak saya. Makan pun jangan ajak, minum pun jangan ajak. Contoh, barulah kita dapat latih diri kita rasa berlapar. Itu dia, latih diri kita rasa berlapar. Baik, kemudian ketiga tadi, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Nabi SAW, antara doa dia kan ialah Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta padamu fi'lal khairat. Supaya boleh buat kebaikan. Aku boleh buat kebaikan. Wa tarkal munkarat. Supaya aku dapat meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin. Dan kecintaan pada orang-orang miskin.
Nabi minta supaya dia dapat rasa cinta pada orang miskin. Sebab apa? Cinta pada orang miskin sebenarnya menginsafkan. Menginsafkan. Itu je. Menyedarkan kita betapa ada orang yang lebih susah daripada kita. Kadang kita ni gaji lambat sikit pun dah susah dah. Kan? Lambat je bukan tak dapat. Lambat sikit dah susah. Kan? Duit berjuta. Baru tak untung apa nama ni 100,000 pun dah rasa rugi dah. Pasal duit berjuta dah. Sebab apa? Sebab hati kita ni dah terlalu apa nama ni terikat dengan keseronokan dapat duit. Duit tu dah jadi apa? Dah jadi kelazatan dalam hati kita. Sehingga kita tak merasai kesusahan orang lain. Jadi ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin kerana apabila ia kenyang, seorang tu kenyang, nescaya dia menyangka dalam diri dia akan sekalian manusia semuanya kenyang bersalahan lapar. Dia pun rasa orang lain pun kenyang. Bila kita kenyang, kita rasa orang lain pun kenyang. Padahal ramai lagi yang lapar. Sebab itulah kalau kita dapat rasa lapar, bila kita puasa, kita berlapar, bersalahan dengan lapar tadi kata, bila kita lapar, kita akan dapat tahu sinilah rasa orang miskin. Sinilah rasa orang yang susah. Itu dia. Baik. Maka ia apa? Ia berlapar tu sebab kasihan belas akan orang miskin. Dia menjadi satu tarbiyah pada diri kita supaya berkongsi rasa susah orang miskin. Dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa. Itu wajib puasa. Tiada tahun wajib puasa, tapi kita ni nak latih supaya berterusan. Maka latih diri kita dengan puasa sunat. Latih diri kita dengan puasa sunat. Dan yang keempat, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Otak jadi lemah lah. Bila perut sekenyang sangat ni, otak jadi lemah. Susah nak mengingat, susah nak memaham dan sebagainya. Sebab itulah orang Melayu ni susah nak menghafal banding dengan orang Arab, orang India, Pakistan yang hafalan Quran dia, hafalan hadis dia hebat sebab dia orang tak makan nasi sangat. Tak makan nasi sangatlah. Kita orang Melayu ni pagi nasi lemak, tengah hari nasi belauk, lepas tu petang nasi dagang, tengah malam nasi goreng Pattaya lagi. Nasi semua. Itu yang susah nak mengingat. Kita cerdik. Ambil apa ijazah, dapat ijazah juga, cuma orang kata ability kan, kebolehan untuk menghafal tu kurang. Itu yang lepas periksa dah lupa dah. Dulu belajar bahasa Arab dekat Sultan Muhammad, dekat Faizul Rodiah, ambil SPM, sekarang tak ingat apa dah. Ingat doa Allahumma barik lana fil marzaq tanah aja. Ui, deep lah. Itu yang ingatnya. Jumpa orang Arab pun cakap Melayu. Alamak, macam tahu lah. Dah lah kat Madinah jumpa orang Arab cakap Melayu juga. Orang Arab cakap Melayu kat sini. Orang Arab Orang pun tak cakap Arab, cara cakap Melayu kat sini. Orang Arab pun layan dia cakap Melayu pula. Allah. Aduh. Baik. Mana tadi? Dan keempat, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Kelima, daripada kebinasaan bersangatan kenyang, bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia ke masjid. Ini patut orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang mengimarakan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu sepatutnya Allah dan hari kiamat. Kata musannif ni, patutnya orang beriman ni ialah orang yang pergi balik ke masjid. Dan orang yang banyak kenyang, bersangatan kenyang, itu lagi datang ia kepada jamban. Ulang alik je ke jamban. Sebab asyik berak je. Asyik terencing je. Habis masa ke dalam jamban kan. Habis masa ke dalam tandas tu. Ini orang yang banyak makan. Maka jika engkau berkata sesungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagi aku, maka betapa aku meninggalkan dia. Macam mana aku nak tinggalkan? Itu yang Abi kata.
Dah setiap hari orang entertain kan, itu dah adat kita. Macam mana nak meninggalkan kenyang? Maka dijawab bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang mengkehendaki akan dia dengan diansur-ansur. Taklah maknanya kita suruh buat benda ni secara mendadak. Semangat nak slimkan badan kan, contohnya kan, tak nak makan nasi lah, tak nak makan tu, siap kira lah berapa kalori kan. Sekejap je. Sekejap je, betul tak? Habis dah. Kan? Jadi jangan, orang kata, antara cara beransur-ansur tu lah, rasakan dengan puasa sunat. Itu yang habis sebut tadi. Dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa kadar suap hingga mengurangi oleh engkau akan sepinggan dalam sebulan. Sikit-sikit lah. Macam dulu Abi ya. Abi train diri Abi sejak dulu. Kalau makan tu separuh pinggan dulu. Makan separuh pinggan. Jangan ambil sepinggan, ambil separuh pinggan. Bila rasa nak tambah, kita tambahlah. Baru. Jadi bila tambah pun baru jadi sepinggan. Kita mula-mula dah ambil 2 pinggan. Lepas tu rasa nak tambah lagi sepinggan. Dah 3 pinggan. Jadi, cuba mulakan, kurangkan sikit. Bila style Abi, ambil setengah pinggan dulu. Kalau rasa nak tambah, baru tambah. Tapi sebenarnya jarang nak tambah. Jadi akhirnya kita makan setengah pinggan. Itu semua modul lah. Budak-budak universiti kan pandai buat modul kan. Ini buatlah modul. Itu je. Tujuan dia nak merasa, nak mengawal nafsu kita. Poin sebenarnya, poin pada perbincangan kita ni, bab kenyang ni, ialah untuk mengawal nafsu. Sebab nafsu ni bila tak dikendali, tak dididik, tak diajar, dia akan jadi kuat. Dia akan menguasai kita. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada diri engkau dan jadilah mensedikitkan ia akan adat engkau. Benda beradat ni adalah benda yang berulang-ulang akhirnya membuahkan benda yang sama. Menatijahkan benda yang sama. Itu nama adat. Jadi caranya ialah kita beransur-ansur. Kalau dulu kita tak pernah, katakan kita jarang puasa sunat, jadi kita mulakan jangan start Senin Khamis, start Senin dulu atau start Khamis dulu. Senin kan biasa baru masuk pejabat, ramai orang nak belanja lah, apa sebagainya, tak apa. Jadi hari Khamis tu, ada hujung-hujung minggu kan, maka kita start puasa dulu. Belajar puasa hari Khamis. Stay dulu sampai sebulan, 2 bulan sebagainya, rasa okey, tambah Senin pula. Itu je. Jadi akhirnya dalam seminggu ada 2 hari yang kita berpuasa, yang kita belajar, rasakan lapar ni pada perut kita. Baik, kalau musannif rahimahullahu ta'ala dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan itu ia ada 3 pangkat, wallahu alam bisawab.